الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir dan juga batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang mensyukuri nikmat, dan dengan berkat kesyukuran itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani rahmatullah alaih. Muka surat 193 bawah tu dah. Saya ambil tengah tu sikit lah. Kerana saya ambil atas sikit. Kerana ilmu tasawuf yang ada pada sekarang ini, yang ini ilmu tasawuf yang ada pada zaman sekarang ini, telah terhimpun di dalamnya itu ilmu fiqh dan ilmu usuluddin dan ilmu tarekat. Jadi kalau dulu ilmu tasawuf tu seolahnya ilmu yang terasing, suku. Maksudnya kalau satu sebelum tu sebut ilmu tasawuf ni ilmu tasawuf semata-mata membahaskan tentang ilmu yang membahaskan tentang ilmu qalbu, hati manusia. Tidak bahas tentang masalah ibadah, akidah dak. Jadi pada satu ketika dulu ilmu tasawuf tu dilihat macam terpisah dengan erti bila sebut saja ilmu tasawuf dia fokus khusus kepada ilmu-ilmu yang membahaskan tentang hati manusia saja. Tidak dibahaskan masalah fiqh dan juga masalah akidah usuluddin dalam kitab tasawuf. Jadi pada satu ketika dulu tu kalau ulama tu di kitab tasawuf tentang isu tasawuf semata-mata, tentang masalah qalbu semata-mata. Tapi di kemudian hari dia telah berlaku perkembangan sehingga bila sebut saja tasawuf tu maka di dalam itu juga dibahaskan tentang fiqh, dibahaskan juga tentang akidah, sehingga dia menjadi sesuatu yang lengkap. Itu maksudnya yang nak diberitahu. Dan ilmu hakikat yang telah sempurna sekalian itu, sempurna, lengkaplah. Baik, maka tiada jalan bagi ketiadaan membimbangkan
dengan membaca ilmu ahli sufi. Yang ni tak ada jalan, tak dapat tidur. Tak ada jalan ni maksudnya kena. Semestinya apa? Iaitu kita tak boleh tiada jalan bagi ketiadaan membimbangkan dengan membaca ilmu ahli sufi. Maksudnya ni tak ada jalan dah kita ni kecuali kita ni kena menyibukkan diri. Membimbangkan tu dengan maksud menyibukkan diri, ataupun bahasa Arab itu istighal. Istighal ni kita melibatkan diri mengaji. Jadi disebut di sini, dinyatakan di sini, tak dapat tidur, tak ada jalan lain dah kecuali kita ni kena belajar ilmu-ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama ahli tasawuf, ahli sufi ni. Kena, tak dapat tidur, tak ada jalan dah kecuali kita kena belajar juga. Itu maksud dia. Melainkan iaitu orang yang dhaif imannya. Jadi kalau seseorang tu tidak membimbangkan diri, yakni tidak melibatkan diri dan menyibukkan diri dengan mengaji ilmu ahli tasawuf ni, orang ni dikatakan dhaif iman, orang yang lemah iman. Orang yang tak ambil tak ambil berat nak mengaji tentang tasawuf ni, maka disebut dalam kitab Syarul Salik ini, orang tu orang yang dikira sebagai orang yang lemah iman. Sebab begitu disebut di sini. Memang itu intipati dia. Ya. Memang tasawuf ni pokok pakarnya sebenarnya, sekalipun dia membahaskan tentang hati, tapi tujuan besar dia tu nak tingkatkan keyakinan dan keimanan. Memang itu tujuan besar dia. Jadi di sini Syekh beritahu, dia kata kalau orang tak dapat tidur, mesti kita kena belajar ilmu tasawuf ni. Dan kalau orang tak belajar, tak ambil berat, tak ambil hal, tidak menyibukkan diri dengan mengaji ilmu tasawuf ni, orang yang gitu tu dikatakan sebagai lemah iman. Jangan marah saya lah. Pengarang kitab ni tulis gitu. Ada orang lagi marah kita sebut gini. Orang tak mengaji ilmu ni lemah iman, marah dia orang nak setara. Baik. Dan sangat kuat lalainya. Apa maksud sangat kuat lalainya? Yakni ghaflah hati dia tu, lupa hati dia tu sangat tebal, menebal. Dengan arti hijab hatinya tu tebal dah lalu, ghaflah. Jadi orang yang tak ambil berat, tak ambil tak ambil berat, tak menyibukkan diri mengaji ilmu tasawuf ni, disebut dalam kitab Syarul Salik ini, orang tu bukan saja lemah iman, tapi hijab hati tebal, ghaflah, hati yang lupa, yang lalai. Yang kuat lalainya daripada Allah Ta'ala, yakni yang ghaflah, yang lupa hatinya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan daripada hari akhirat, demikian juga lupa, bukan saja lupa, lalai, lupa kepada Allah, tetapi juga lupa kepada hari akhirat. Maksudnya kalau orang yang hatinya tidak lalai kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, tidak lupa kepada akhirat, orang ni dia akan menyibukkan diri dia mengaji ilmu ahli tasawuf. Seperti itu. Baik, maka orang yang membimbangkan, yakni orang yang menyibukkan dirinya, melibatkan dirinya, mengambil berat dengan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, dan enggan ia daripada membimbangkan ilmu tasawuf itu, iaitu orang yang membimbangkan dengan ilmu yang tiada baginya faedah. Siapa disebut macam tu? Yakni orang yang tak ambil berat, tidak menyibukkan diri mengaji ilmu tasawuf, tapi menyibukkan diri mengaji ilmu lain. Maka dikatakan disebut oleh dalam kitab Syabul Samad ni, iaitu dia ni sebenarnya membimbangkan diri, menyibukkan diri dengan ilmu yang tak ada faedah. Tengok sekerat baru ni. Tetapi terlebih banyak pada segala masalah ilmu tasawuf itu, iaitu fardu ain. Kata Syabul Samad ni, yakni kebanyakan daripada masalah-masalah ilmu tasawuf ni
taraf ni taraf fardu ain. Kita terbalik. Kita anggap ilmu tasawuf ni, sebahagian kita ni, ilmu tasawuf ni ilmu aksesori. Core-nya akidah dan juga fiqh. Tasawuf ni aksesori. Ada pun ada, tak ada pun tak apalah. Kita gini. Tapi Syekh Abdul Samad, apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Samad dalam kitab Sairus Salikin ini terbalik. Terbalik. Bahkan dikata banyak persoalan, sebahagian besar daripada persoalan-persoalan ilmu tasawuf tu tarafnya fardu ain. Jadi kebanyakan, kita terjemuh asal, kebanyakan persoalan-persoalan yang dibahaskan ilmu tasawuf ni bertaraf fardu ain. Jadi terbaliklah daripada yang kita dengar oleh alim ulama kita tu. Ilmu tasawuf ni ilmu aksesori. Tak ada pun tak apalah, ada bagus. Tapi Syekh Abdul Samad ni sebut lain. Kebanyakan daripada masalah-masalah tasawuf tu taraf ni fardu ain. Dan adalah segala ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu terkaya kebanyakan manusia daripadanya. Ada pun ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf tu, kebanyakan manusia ni terkaya, tak perlu kepadanya. Contohnya ilmu tentang zakat perniagaan. Orang berniaga kenalah, orang tak berniaga tak perlu ilmu tu. Tak perlu. Itu nak kabarnya. Ilmu tentang nak pergi haji, bagi orang cukup syarat, pergilah. Orang tak cukup syarat, orang miskin apa-apa kedana, tak perlu ilmu tu pada waktu tu. Nak kabarnya keperluan tuntutan mengaji tu sebenarnya kenalah suruhan kita ni mengaji. Sekalipun benda tu kita tak perlu, sekalipun benda tu tak sampai masa lagi, kita ditutup mengaji dulu lebih baik. Cuma nak kabarnya kenyataan sebenarnya hak kita perlu hari-hari ni sebahagian je. Kebanyakannya hak kita tak perlu. Dari segi keperluan lah fardu ain. Nak kabar tu jangan kata pula kitab tasawuf ni mendorong kita supaya jangan mengaji. Jangan faham kau tu. Cuma nak kabar kenyataannya. Baik, kalau kita mengaji sekian banyak ilmu tu, habis kita, kalau kita pakai hari-hari berapa je? Kalau kita pakai sehari-hari, ataupun yang menjadi kewajipan kita sehari-hari ni, kita mengaji dalam kitab tu macam-macam lah. Bab hukum jenayah lah, kisah lah, inilah. Besar apa kita nak pakai? Kalau kita pakai hak semayang hari-hari, hak tu kita pakai. Itu maksud bahawa persoalan-persoalan yang lain daripada ilmu tasawuf ni kebanyakan orang tidak perlu kepadanya. Maksud tak perlunya tidak membabitkan mereka. Tapi janganlah kita faham bahawa ulama-ulama tasawuf mengajarkan kita jangan mengaji ilmu tu. Jangan salah faham macam tu. Cuma nak kabarnya kenyataannya gitu. Ada pun ilmu tasawuf, yang di persoalan-persoalan tasawuf ni hampir kebanyakannya kita perlu hari-hari. Kita pakai hari-hari. Tentang sifat-sifat, tentang khusyuk, tentang ikhlas, tentang takabur, tentang riya, sum'ah tu dan sebagainya. Itu memang kita pakai hari-hari tu. Masalah-masalah lain lagi hampir, sebab tu Syekh Samad sebut di sini, hampir keseluruhan yang disebut di sini ni sebenarnya Syekh Abdul Samad menukilkan kalam ulama lah, kalam ulama. Jadi dinukilkan oleh Syekh Abdul Samad. Jadi dikata bahawa kebanyakan masalah-masalah tasawuf ni bertaraf fardu ain. Bertaraf dia tu. Kerana kita pakai hari-hari. Persoalan-persoalan tu memang kita guna sama dan melibatkan hal-hal yang perlu kita, contohnya tentang ikhlas, tentang riya, tentang khusyuk dan sebagainya tu, itu tu taraf fardu ain. Mengikhlaskan hati, menolak riya, membuang takabur, membuang sifat asal daki, membuang burusaka, semua tu taraf fardu ain. Banyak hari. Dan itulah persoalan-persoalan utama tasawufnya. Persoalan qalbunya tu. Itu maksud Syekh ni kata gitu. Ada pun masalah-masalah fiqh, hak sebenarnya menjadi keperluan kita ni sebahagian kecil je, sebahagian lain tidak diperlukan. Tadilah kitab fiqh memang besar. Dalam tu ada belaka bab munakahat, bab jinayah, bab jual beli perniagaan, muamalah macam-macam. Tapi hak kita pakai hari-harinya
sebahagian kecil yang lain tu tak pakai. Tapi kita tahulah, perlu tahulah. Tu Syekh nak kabarnya. Dari segi hak pakai kenyataannya, hak banyak kita pakai hari-hari je ilmu tasawuf ni. Hak kita pakai hari-hari. Adapun masalah fiqh tu sebahagian dia kita pakai. Macam kita mengaji, orang mengaji kitab fiqh, mengaji kitab-kitab besar tu, masalah-masalah hutang piutang tu, masalah gadaian tu, benda tu tak berlaku pun dalam kehidupan dia. Gadam-gadam dah orang gadam, apa orangnya gadam. Gadam-gadam ni. Kita mengaji ilmu, kita tahulah mengaji tentang tu, tapi kita sepanjang hayat kita tak pernah buat benda tu. Tak pernah melibatkan. Tapi perlulah kita tahu. Jangan kata tak perlu ke. Cuma nak apa kita pakai, tak pakai. Tahu, perlu tahu. Dan tiada terkaya kebanyakan manusia daripada ilmu tasawuf. Adapun kebanyakan orang ni tetap dia memerlukan. Tidak terkaya ni maksudnya dia tetap memerlukan kepada ilmu tasawuf. Adapun masalah-masalah ilmu yang lain tu, kebanyakan manusia ni tidak memerlukannya. Tidak memerlukan dengan arti tidak terbabit dengan kehidupan seharian dia tu. Bukan semua orang lah. Baik. Dan adalah ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, iaitu kebanyakan masalahnya itu fardu kifayah. Ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf, kebanyakan, bukan semua, kebanyakannya itu tarahnya fardu kifayah. Ada pun ilmu tasawuf ni, kebanyakannya itu bukan semua, kebanyakannya itu tarahnya fardu ain. Jadi terbalik daripada yang diwar-warkan oleh sesengah ahli-ahli kita hari ini. Terbalik. Hari ini kita banyak dengar orang kata tasawuf ni aksesori je. Tak ada pun dah apa, ada molek. Tak ada apa. Jadi lain sudut pandangan dengan yang dikemukakan, yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Samad ni. Syekh Abdul Samad kata dalam nukilan dia lah, apa yang dinukil itu memang ini menjadi ikutan dia lah, ataupun menjadi pegangan dia lah. Bahawa kebanyakan masalah-masalah ilmu tasawuf ni tarahnya patutnya, kebanyakan, tidak semua. Tapi masalah ilmu lain tu, kebanyakannya itu bertaraf fardu kifayah. Kita mengaji bab zakat pertanian, bab zakat tu kita sendiri pun tak pernah bukan nyaku. Tak nak keluar zakat pertanian mana, tak pernah bukan menyaku ataupun tak pernah melibatkan pertanian apa-apa keraknya orang terlibat dengan benda tu. Jadi tapi dia mengaji ilmu tentang zakat, benda tu dia tahulah, tapi dia guna tu tak pakai ilmu tu. Ilmu tasawuf pada zaman Nabi itu tak tahu dia 100-200 tahun lepas Nabi keluar dia Nama. Tapi masa tu bukan tak ada tasawuf, tapi tasawuf sebagai satu subjek khusus. Betul. Tak ada. Ya. Tapi kalau kita masa tu kita belajar tu Ustaz. Ya. Tapi bukan macam sekarang. Ya. Dia sama macam fiqh kau. Zaman Nabi orang sembahyang macam kita kau. Tapi ilmu fiqh tu tak ada zaman tu. Orang rokok gitu kau. Tidak rokok otak ke belakang gini. Rokok gitu. Tapi ilmu yang kau rokok gini-gini tak ada zaman tu. Ilmu tu sama tasawuf gitulah. Sama. Jadi ilmu tu nama sebagai satu disiplin memang tak ada zaman Nabi. Sebab yang ada zaman Nabi hanyalah Al-Quran dan hadis. Jadi mengilmukan benda tu mendisiplinkan dia, bukan saja tasawuf, fiqh pun, akidah pun gitu juga. Tak ada. Tapi sekalipun ilmu yang dinamakan fiqh ni tak ada, sahabat-sahabat Nabi melaksanakan ibadah memang itu sesuai dengan hukum fiqh. Cuma disiplin ilmunya belum didisiplinkan oleh ulama. Maka hal ini terjadi dalam semua disiplin ilmu. Bukan saja fiqh, demikian juga ilmu akidah, demikian juga tasawuf. Sama. Memang kalau orang kata ilmu tasawuf tak ada zaman Nabi, betul. Dari segi ilmunya, tapi bukan bendanya. Dan benda ni bukan tasawuf saja, fiqh pun gitu juga, akidah pun gitu juga.
Tak ada zaman Nabi orang mengaji sifat 20 ni tentang wahdaniah, kamu mutasi kamu fasih, tak ada dengar. Kamu fasih kamu mutasi, tak ada. Tapi intipati dia tu yang dah diberitahu tu, itulah pegangan orang Islam sejak dari dulu, sejak dari zaman Nabi, zaman sahabat. Makna itu sudah menjadi pegangan. Orang Islam sudah meyakini Allah Ta'ala Maha Esa, Keesaan Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Tuhan tu pula dia tak ada bahagian tu bahagian ni, tak ada. Itu kamu tasih kamu pasir lah tu. Cuma nama tu tak timbul zaman tu. Itu maksudnya. Tapi hari ni orang dak mengaji ilmu ni jadi babah banyak hari ni. Kita takut kita dengar hari ni. Ya. Jadi ya. Jadi sebenarnya yang kita buat tu sudah bertarekat, tapi tarekat yang umum. Jadi orang bertanya tu mungkin DSD dah berjelas mana juga. Yang bertanya tu. Sebenarnya ya. Jadi waktu katanya tu dia pun mungkin benda tu sendiri pun dah clear juga. Sebenarnya apa-apa yang kita buat ni dari segi fiqhnya sudah ada mazhabnya. Maksudnya apa yang kita buat tu ada dalam mazhab-mazhab belajar. Tasawuf pun sama, ada tarekahnya. Cuma kita tak spesifik. Tak spesifik tarekah tertentu, atas nama tertentu. Tapi apa yang kita buat tu sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam disiplin ilmu tu. Fiqhnya, akidahnya, tasawufnya. Jadi tarekat dengan makna umum tu sebenarnya kita sebagai orang Islam sudah laksanakan. Cuma tarekat dengan makna khusus tu ada orang belajar yang ada, dan itu bukan taraf fardu ain kecuali bagi orang tertentu. Jadi dia tanya tadi tu kemungkinan dengan makna tarekat yang khusus lah, dan itu bukan taraf fardu ain. Maksudnya orang belajarlah, tak belajar pun tak apa. Ya. Dia sendiri pun mungkin tak apa jelas juga. Kemungkinan begitulah. Atau kebanyakan masalahnya itu berlebih-lebih yang tiada sangat berkehendak orang yang salik kepadanya. Jadi kebanyakan persoalan-persoalan, isu-isu, masalah-masalah yang disebut dalam ilmu-ilmu yang lain itu dianggap lebihan. Lebihan ni maksudnya bukan yang kita perlukan untuk kita amalkan hari-hari. Itu maksudnya. Bukan khabar benda tu tak pakai. Jangan salah faham pula. Ngaji tasawuf dia betul ni, mulai tak pakai dah. Nak khabarnya dari segi pemakaian kita, keperluan kita, sebahagian besarnya kita tak pakai. Tak pakai. Macam gini lah, macam harta jugalah, sama. Tanah kita banyak, pitih kita banyak, orang kita makan berapa sen je. Gitu je lebih kurang. Orang kita pakai. Kita ada tanah 10 hektar, takkan duduk 10 hektar tu. Seluk je kita duduk je. Orang lagi ramai-ramai gitu saya sekala. Itu bandingan begitu juga. Masalah ilmu pun begitu juga. Ilmu-ilmu lain kita tahu banyak ni, tapi dari segi kenyataan kita hari-hari kita tak pakai benda tu. Hari kita pakai hari yang kita ni, tentang solat kita, tentang kewajipan asas, tu kita pakai hari-hari. Jadi kalau kita bandingkan dengan ilmu-ilmu lain lagi yang banyak lagi tu, sebahagian besarnya tidak dipakai. Jadi yang kata tak guna, jangan sabar tu. Tak dipakai, bukan tak berguna. Tiada sangat berkehendak orang yang salik kepadanya. Jadi orang yang salik ni orang yang berusaha untuk beramal ibadah lah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia makan salik. Jadi kebanyakan ilmu-ilmu tu memang tidak diguna pakai lah dalam usaha ni. Baik, dan lagi kata Syekh Hussein itu atas tadi Syekh Hasan, sini tu ada Syekh Hussein. Jadi kata-kata yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Samad ni daripada orang yang sama lah. Baik. Wa man yata'allalu 'anil ishtighali bihi wa qala ma huwa illa ilmu amalin
wa man la ya'malu bihi wa la yahtammu bil 'amali kaifa yashtaghilu bihi fa huwa zalimun li nafsihi bi ta'allulihi hadha wa ma 'alayhi an yashtaghila bil 'ilmi wal 'amali ba'da al 'ilmi fa kaifa wal 'ilmu bihi yuhyil quluba wa yumitu an-nufusa wa yutlimu 'ala al-'uyubi allati hiya sababul hijabi wal bu'di 'anillahi wa ghairuhu min sa'iril ulumi wa ghalibuha yufsidul qalba wa yuri al-uyuba wa tahjibu 'anil ghuyubi wa yukhsha 'alal mushtaghidina biha min su'il khatimah listi'zami nufusihim wal'ujubi listi'zami ujubihim wal'ujubi illa an yushariku fil ittila'i ala ulumil qawmi amma ma'a ihmali ulumi hadhihi ta'ifati sufiyyati fassalamatu aziza. Ini berat sikit. Baik, pemuda kata dia, artinya, maka barang siapa meneguhkan daripada membimbangkan dengan ilmu tasawuf ini, yakni sesiapa yang tidak melibatkan diri, tidak menyibukkan diri dengan pengajian ilmu tasawuf ni, dan berkata ia, kemudian dia kata lagi, dia dah meninggalkan ilmu tasawuf, dah mengaji ilmu tasawuf, kemudian dia kata, bermula ilmu tasawuf itu tiada ada melainkan ilmu yang diamalkan, dan barang siapa tiada mengamalkan dia dan tiada bersungguh mengamalkan dengan dia, betapa membanyakkan dengan dia. Dia buat alasan gini. Dia kata orang ni pertama sekali dia ni meninggalkan ilmu tasawuf, yakni tidak menceburkan diri dengan pengajian ilmu tasawuf. Kemudian dia kata pula, kata ni beralasan. Dia kata pun ilmu tasawuf ni ilmu yang memerlukan amal. Dah kita ni tak beramal, tak payah mengaji lah. Dia berkata gitu. Dia buat alasan gitu. Sebab ilmu tasawuf ni ilmu tu amal. Dah kita tak amal kok, tak payah mengaji lah. Alasan dia. Jadi yang nak disebut di sini ni, dia meninggalkan ilmu tasawuf, tak mengaji ilmu tasawuf, kemudian beralasan dengan alasan seperti ini. Baik, maka maka bahawasanya adalah perkataan yang demikian itu perkataan orang yang jahil. Jadi orang kata gini ni, kata Syekh Hussein ni orang jahil, orang bodoh. Jadi dia sudahlah tak mengaji ilmu tasawuf, tapi alasan dia pakai tak mengaji tu dia. Iaitu orang mengaji ilmu tasawuf ni orang nak beramal, orang nak bersungguh-sungguh. Dah kita ni tak beramal mana, tak bersungguh mana, jadi tak payah mengaji lah. Dia pakai buah tu. Sebab orang mengaji ilmu ni orang yang sungguh nak beramal. Dah kita ni tak sungguh mana, tak payah lah. Jadi kata Syekh Hussein, itu adalah orang bodoh. Yang sikap seperti itu. Orang yang jahil, yang menzalim ia akan dirinya itu, sebenarnya dia telah menzalimi diri sendiri. Dengan yang dielahkan ia akan yang demikian itu, yakni dengan alasan yang dia sebut tu, sebenarnya dia ni telah menzalimi diri sendiri. Dia cari alasan tak mengaji ilmu ni, sebab dia tahu mengaji ilmu ni orang untuk orang nak beramal je. Macam kita tak nak beramal ni, tak payah mengaji ilmu ni. Dia pakai buah tu, alasan utama dia mengaji. Jadi Tok Syekh ni kata itu adalah orang yang bodoh dan menzalimi diri sendiri. Dan tiada mengapa atasnya bahawa ia membimbangkan dengan ilmu tasawuf itu dan amal itu kemudian daripada ilmu, maka betapa lagi bahawa membimbangkan, yakni menyibukkan diri ini
dengan ilmu tasawuf itu, iaitu menghidupkan hati. Maksudnya tak mengapa, tiada mengapa atasnya bahawa ia membimbangkan dengan ilmu tasawuf itu dan amal itu. Kemudian daripada ilmu, maksudnya tak jadi kesalahan. Dia belajar dulu, sekali pun dia tak buat lagi. Dia buat kediam. Tapi maksudnya dia mengaji, masih mengaji tu mungkin dia tak berasa nak buat molek lagi. Tapi mengaji dulu. Tak mengapa, tak apa gitu. Boleh, tak ada masalah. Tapi Ustaz, kita belajar tasawuf, dia buat membersihkan hati kan. Ya. Dia bukan kita baca sifir 12, sifir tapar itu. Ya. Dia ajar kita, okey, kalau awak sakit dia, penyakit gini. Ya. Nak baik Ustaz. Bukan semua orang jadi mana kalau macam timbang pakai ubat tu dia baik. Pada kita tak baik. Jadi benda tu payah. Jadi sebab saya dengar cerita lah. Dia kat bawah ni, tasawuf ni, kosong hati daripada segala kekotoran. Nak tahu kosong, kita kosong, payah Ustaz. Memang kita baca. Jadi hak ni lah yang diberitahu di sini. Jadi dia kata tak mengapa, maksudnya kita belajar dulu. Sekalipun mengamalkan, memperolehinya tu tak lagi, tak apa. Maksudnya dapatkan ilmu dulu, paling tidak. Jadi tak mengapa. Maksudnya mungkin satu hari kita akan dapat sikit-sikit. Tahu sikit-sikit. Maksudnya janganlah sampai kita macam hak tadi tu. Dah kita mengaji pun kita dah nak buat kau. Patut tak buat mengaji dah boleh gitu. Tu kata orang tertipu, orang yang bodoh, kemudian orang yang menzalimi sendiri. Sikap macam tu. Dengan erti dia kata, tapi kalau hak yang sebaiknya dia kata sebetulnya tak apa, kita mengaji ilmu dulu, sekalipun kita tak mencapainya, sekalipun kita tak boleh lagi, belum mengamalkannya lagi. Maknanya Ustaz kelas tu kena ada ilmu lah. Ya. Kena ada ilmu dulu. Itu maksudnya. Baik. Sebab dia kata ilmu tasawuf itu iaitu menghidupkan hati. Ilmu tu sendiri sekalipun kita tak sampai ke tahap nak mengamalkannya lagi, pengetahuan tu sendiri dia sudah ada ciri-ciri dapat melembutkan hati. Ilmu tu sendiri sudah ada. Kalau kita kata kalau meter nyala dah sikit-sikit. Kalau tak tegang pun kalau tak tegang pun, ilmu tu sendiri sudah memberi sinar sikit. Itu menghidupkan hati dan mematikan nafsu. Dia berfungsi juga untuk mematikan dengan arti menekan hawa nafsu yang buruk kita tu. Dengan ilmu ni membantu. Maksudnya kalau kita ada ilmu saja dulu pun tak nak capai lagi, tak nak amal lagi pun tak mengapa kata. Sebab ilmu tu sendiri pun dia sudah ada kesan-kesan dia sikit dalam menghidupkan hati, dalam melembutkan mengikirkan dorongan hawa nafsu yang buruk, dan dapat melihat akan segala aib diri. Kadang-kadang dengan ilmu tasawuf ni pun sudah cukup membantu kita untuk tengok kaiban diri kita sendiri. Maksudnya nak buang tu mungkin tak molek lagi lah, tapi nampak kaiban tu pun sebahagian daripada kebaikan tu. Kaiban kita tahu jahatnya aku. Tahu kita ni, contohnya kita tahu sifat kita buruk. Banyak sifat buruk aku ada lagi dalam hati, tapi kita sedar aku ni ada sifat buruk. Sedar tu sebenarnya sudah sebahagian daripada kepulihan. Sebahagian. Cuma mungkin ada lagi. Tapi ada pun orang yang memiliki sifat buruk yang banyak, dia sendiri tak sedar dia banyak sifat buruk. Itu peranan lah. Sekarang dia tahu ada ni tak boleh lagi, tapi dia sedar, dia tahu. Itu masuk ilmu tasawuf ni memperlihatkan kita kaiban kita. Kita dapat tengok kaiban kita itu pun sebahagian daripada kepulihan tu, sekalipun dia tak boleh berhabis lagi. Itu maksud dia. Dan iaitu sebab yang mendendeng antaranya dan antara Allah Ta'ala. Yang ni sebab yang menjadi hijab nafsu kita, aib kita tu adalah menjadi sebab yang menutup hati kita, yang mendendeng kita ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita tak nampak benda tu, maka dendeng kita terbadak lalu lah. Sekarang ni dendeng tu ada, sifat buruk tu ada, tapi kita nampak Allah banyaknya sifat baik tu, tapi tetap ada. Kita nampak tu sebenarnya sudah ada sinar dah, sudah sikit. Kalau kita nampak pagar tak boleh nak buang lagi, pagar tu ada lagi, tapi nampak pagar. Daripada bukan saja ada pagar pun duk nampak.
Ada pagar ni boleh ngelok-ngelok sikit-sikit. Ni pagar dah lah ada. Dah nampak pun dia peruh punya langgar tu. Berat lagi. Itu bandingan dia. Iaitu sebab menjauhkan ia daripada Allah, yakni hati yang mati, yang dikuasai oleh nafsu yang buruk, kemudian banyak aib-aib dalam diri itu. Sebenarnya itulah yang menghijab diri kita, yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Maka permulaan Allah Ta'ala ni nak membersihkan hati kita daripada semua itu, diberi nampak dulu. Nampak, sekalipun ada tapi nampak Allah. Jahatnya aku, tak ada. Banyaknya salah aku, salah tu tetap ada tapi nampak. Itu permulaan hidayah. Itu permulaan hidayah. Dalam hadis Nabi disebut, iza aradallahu bi khairin faqahahu fid din. Ada riwayat yang sahih lah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tapi ada riwayat yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir yang semakna, cuma ditambah sikit, ada tambahan sikit dalam riwayat tu, iza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Ini sama dengan yang riwayat yang sahih tu. Cuma ada dalam riwayat disebut Syekh Abdul Qadir ni ada tambahan sikit, wa basarahu bi'uyubi nafsi. Bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seseorang tu, pertama sekali difahamkan dia tentang agama. Masa berasa dia orang nak pergi dengar, nak pergi mengaji, lepas tu dapat kefahaman. Mari nampak. Yang kedua, basarahu bi'uyubi nafsi. Dijadikan orang tu nampak kelemahan-kelemahan dia, kaipan-kaipan dirinya, kekurangan dia, nampak. Tu tanda dalam riwayat ni, tanda orang ni sedang dihidayahkan Allah. Jadi tu Syekh dia kata, maksudnya tak mengapa kita tak capai lagi ataupun, tapi kita tahu dulu, kerana ilmu tu sendiri dia sudah membantu untuk menghidupkan hati, untuk mengikis pengaruh hawa nafsu yang buruk dan memperlihatkan kaipan diri kita sendiri. Dan adalah ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu. Ilmu yang lain daripada ilmu itu, daripada beberapa ilmu, maksud ilmu lain lah. Ghalibnya tak semua. Jangan kata ilmu lain tak pakai, jangan. Ghalib ni pun atas keadaan, bukan atas ilmu tu, atas keadaan tertentu. Jangan salah faham, ilmu ni jadi masalah. Jadi bukan maksud itu, yakni dalam keadaan tertentu ilmu ni bawa masalah. Dulu saya ada sebut tentang hijab ilmu ni, ada orang marah. Kita ni orang rasa bedah ni orang makan lada. Tak makan lada, tak rasa bedah sekarang. Baliknya gitulah. Tapi nak kabarnya hijab ilmu ni, bukan ilmu tu jadi hijab, tapi tempat duduk dia kan. Ilmu kita banyak ni, ilmu tu sebenarnya nur, tapi kalau duduk tempat yang salah, maka dia akan jadi nyakit. Sama macam kuah jugalah. Kuah tu kalau duduk dalam makuk, masuk dalam mulut, memang tempat dia dah. Tapi kalau duduk dalam gocek sedua dalam baju Melayu, bukan tempat dia tu, bukan tempat kuah. Dia jadi kotor lah benda tu. Ilmu ni juga, kalau duduk dalam ilmu yang bersih, dia akan menjadikan orang itu lebih arif, lebih sedar, lebih ingat kepada Allah. Tapi kalau duduk pada ilmu orang yang hatinya kelam, ilmu tu akan membawa sombong diri. Dia akan jadi ujub. Timbul dia rasa dia banyak alim, dia banyak ilmu, orang lain bodoh belaka, orang lain tak tahu belaka. Mari nyakit tu. Kau mula peremeh kau orang, perendah kau orang. Kau mulalah masuk sejid. Sepatutnya kita mari sejid ni nak mengingatkan kita kepada Allah sembahyang. Dia duduk idal orang, sembahyang tu salah. Tengok rokok tu 90 darjah ke tak. Kadang kawan ni sakit belakang. Rokok dah betul. Dia sakit belakang kawan ni. Dah paluk ilmu dia ni. Mari nyakit tu. Itu nyakit hijab ilmu. Jadi bila kita sebut ni ada orang marah dah Ustaz. Nak marah pun marah lah. Tapi nak kabarnya itu hijab ilmu. Ni nak kabar ni yang saya sebut tu, inilah yang dikata ni. Ghalibnya itu mengeraskan hati. Mengeraskan hati kita macam mana? Dengan makna kerah hati itu mula timbul. Aku rasa aku tahu serba-serbi. Orang lain tak mengaji belaka.
Orang lain bodoh belaka, tak tahu kala belaka. Mari itu kadang kerah hatinya tu. Mari sebab ujuk tu nak ke buah hati yang kerah. Dan menambahkan beberapa aib yang di dalam diri. Dia akan menimbulkan keaiban-keaiban sifat-sifat tadi lah. Ujub, takabur, perina ke orang, perendah ke orang dan sebagainya. Dia mari nyakit itu. Dan mendendeng ia daripada rahsia yang gaib, menutup mata hati kita daripada melihat rahsia-rahsia keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpamanya. Baik. Dan adalah takut orang yang membimbangkan dengan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu akan mati di dalam su'ul khatimah. Dibimbangi orang yang menyibukkan diri dengan lain daripada ilmu tasawuf. Maksudnya tak mengaji langsung ilmu tasawuf. Dibimbangi perakhiran hayat dia tu dimati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam kedudukan yang dianggap buruk lah, perakhiran yang buruk, dibimbangi. Tapi tengok gua ni, yakni dalam kejahatan berakhir dengan keburukan. Baik, kerana ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu membawa pada ghalibnya itu kepada membesarkan akan diri. Ni jangan kata saya kata Syabul Samad menukilkan kalam Syekh Hussein ni. Ghalibnya dia tu ghalib. Nak kabarnya tidak semestinya. Tidak semestinya, tidak semuanya, tapi ghalibnya. Ghalib ni tahu sajalah. Ghalib ni kebanyakan lah. Tapi tak semua. Jangan kata semua pula. Kebanyakannya dia kata ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ni, maksud kalau tidak mengaji langsung ilmu tasawuf, dia mengaji ilmu tu saja, tasawuf tak ambil hal langsung, ghalibnya, percayalah, ghalibnya dia kena nyakit ni. Nyakit membesarkan diri. Kadang-kadang orang alim kita pergi kabur sepatah, hebat alimmu. Tengoklah, tak mudah gaya. Tak mudah gaya, percayalah. Sekalipun dia orang sangat alim, pergi je swing setir. Tak ada doa dia macam mu ni, musawarah. Bayar lah tu makanan. Semeja habis bayar. Sekedar kena mana bayar. Tak mudah nyakit ni. Baliknya. Ghalibnya membesarkan akan dirinya mereka itu. Ghalibnya, kata Syekh. Dan lagi membawa kepada ujub. Ghalibnya membawa kepada ujub, bangga diri. Dan tiada sejahtera orang yang masyghul dengan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu daripada mendapat kejahatan seperti yang demikian itu. Yang ini tak selamat ghalibnya tak selamat orang yang menyibukkan diri dengan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf. Maksud tasawuf tu tak ngaji langsung lah, tapi sibuk dengan ilmu lain. Ghalibnya tak selamat daripada penyakit-penyakit tadi itu. Kata Syekh Hussein. Melainkan bahawa disekutukannya, maksudnya dalam masa yang sama dia mengaji ilmu lain, tapi dalam masa yang sama dia mengaji juga ilmu tasawuf. Ghalibnya insya-Allah selamat. Ni nak kabarnya tak mengaji langsung ilmu tasawuf ni. Dia mengaji ilmu lain saja, ghalibnya tak lari daripada penyakit ni. Tak lari. Jadi melainkan bahawa disekutukannya, yakni orang yang dalam masa yang sama dia juga mengaji ilmu tasawuf. Bahawa disekutukannya serta yang demikian itu di dalam mutalaah segala ilmu kaum itu. Maksudnya dia mengaji ilmu tasawuf dan masa yang sama dia mengaji juga ilmu-ilmu yang lain, ataupun dia mengaji ilmu yang lain dan masa yang sama dia mengaji juga ilmu tasawuf. Ni insya-Allah mudah-mudahan, tak ada jaminan juga, tapi mudah-mudahan selamat daripada penyakit-penyakit. Baik, maka sejahteranya itu sangat sedikit. Selamatnya orang yang tak mengaji langsung tasawuf ni, meninggalkan tasawuf ni, dari segi keselamatannya itu sedikit je. Orang yang terselamat, terlepas daripada penyakit-penyakit tadi tu. InsyaAllah. Semini. Jadi itulah yang disebut oleh Syekh Hussein, yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Samad Palembang ini. Jadi kalau kita mengaji ilmu lain, tak mengaji langsung ilmu tasawuf, ghalib dihinggapi penyakit ni, dia nak lari. Macam saya kata tadi lah, lambat kita lambung sikit, tak mudah lah, tak mudah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala
jaga lindung kita daripada terkena dengan penyakit-penyakit ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.